cubaan suara, cubaan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Seperti biasa, hari ini hari Rabu, kita akan sambung semula sesi PDBR kita untuk subjek akidah. Minggu lepas kita buat untuk subjek ibadah. Jadi, minggu ini kita akan masuk kepada subjek akidah. Okay, jadi boleh bawa keluar buku teks akidah tahun 5, buku teks akidah tahun 5. Okay, baik. Kalau siapa yang dah bawa keluar buku teks akidah tahun 5, boleh buka muka surat yang ke-7. Muka surat yang, alhamdulillah, yang ke-7. Kita akan mulakan daripada pelajaran 1, sifat iradah. Kita tengok apa dia, apakah ia sifat iradah ni. Okey, baik. Sifat iradah ni adalah sifat siapa? Sifat Allah. Ada 20 sifat. Ustaz selalu nyanyikan kalau kita berkumpul kan dulu, tahun lepas. Kalau kita ada baca ayat Yasin ke, Ustaz lepas baca ayat Yasin, Ustaz akan ajak sama-sama nasyid. Nasyid apa? Nasyid sifat 20 Allah. Allah wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bin nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah. Yang ke-9. Sifat Allah yang ke-9. Iradah. Kan ada 20 sifat. Ada sifat wajib, sifat mustahil dan sebagainya. Dan ini adalah sifat yang ke-9 daripada 20 sifat tadi. Okey, baik. Kita akan mulakan bacaan. Kita akan tengok pengertian sifat iradah ni. Apa maksud sifat iradah? Jadi sama-sama kita baca. Okey. Baik, sama-sama tunjuk dan baca pengertian sifat iradah. Iradah ialah berkehendak. Maksud iradah ini, iradah ni bahasa Arab. Boleh bulatkan iradah ini bahasa Arab. Ialah berkehendak. Dalam bahasa Melayu, ianya bermaksud berkehendak. Iradah adalah berkehendak. Okay. Berkehendak iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak melakukan semua perkara tanpa bergantung dengan sesuatu. Iradah ini membawa maksud kehendak Allah. Iaitu Allah berkehendak untuk melakukan semua perkara. Apa-apa perkara, semua perkara ini adalah kehendak Allah, iradah Allah, tanpa memerlukan ataupun tanpa memerlukan bantuan orang lain ataupun tanpa memerlukan benda yang lain. Sebab segala benda, segala perkara yang terjadi adalah kehendak Allah. Allah tak memerlukan sesiapa untuk melaksanakan ataupun untuk membuat sesuatu perkara. Okay, baik, kita sama bacaan. Tetapi kehendak manusia tidak sama dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkehendak, kita pun berkehendak. Cumanya kehendak kita ini tidak sama dengan kehendak Allah. Sebab Allah tak memerlukan Allah ataupun Allah tidak bergantung kepada sesiapa pun, kepada apa pun. Tetapi kalau kita punya kehendak, kita bergantung kepada sesuatu. Contohnya, kita nak makan ni. Kehendak kita nak makan. Tapi kita perlukan duit untuk beli makanan supaya kita boleh makan. Itu bezanya. Kalau Allah tak ada pun. Kehendak Allah tak memerlukan perkara lain pun. Tak memerlukan sesiapa pun. Kalau Allah nak benda tu jadi, dia akan jadi. Tanpa bantuan sesiapa, tanpa memerlukan apa-apa. Tapi kalau kita nak sesuatu, kita kena ada bantuan daripada orang lain ataupun daripada benda lain. Nak makan, kalau nak beli makanan, kita kena ada duit. Bantuan duit lah. Kalau Allah tidak. Allah tak memerlukan sesiapa pun. Kehendak Allah ini tidak memerlukan bantuan pun. Okay, baik. Kita sambung lagi. Kehendak manusia agak terbatas. Tetapi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat lemah dan mampu mencipta alam ini. Kehendak manusia, kehendak kita ni terbatas. Tetapi kehendak Allah tak ada batas pun. Tidak terbatas. Jadi disebabkan itulah Allah
mampu mencipta alam ini. Dan Allah tidak bersifat lemah. Okey, baik. Dalil naqli. Dalil ni macam Ustaz bagi tahu tahun lepas apa dia? Dalil adalah bukti. Maksudnya dalil ni bahasa Arab sebenarnya. Tapi bahasa Melayu kita pinjam. Dalil bermaksud bukti. Naqli ni apa? Naqli ini bermaksud Al-Quran ataupun hadis. Maknanya dalil naqli adalah bukti daripada Al-Quran dan hadis. Bukti apa? Bukti untuk apa daripada Al-Quran dan hadis? Bukti dari Al-Quran dan hadis untuk sifat iradah Allah. Okey, baik kita baca dalil naqli untuk sifat iradah Allah. Okey, baik sama-sama baca. Ada ayat Quran di bawah. Ayat Quran di bawah sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Surah apa? Surah tu Yasin ayat 82. Okey. Kita baca sama-sama maksudnya. Sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia menghendaki adanya sesuatu benda, hanyalah ia berfirman kepada hakikat sesuatu itu. Jadilah engkau. Maka terus benda itu menjadi. Sadaqallahul azim. Okey, ini ayat Yasin. Yang kita selalu baca pada waktu malam Jumaat. Ustaz nak bagi tips ni. Ustaz bagi tips. Kalau kamu nak berdoa, kalau kamu berhajat ke atas sesuatu, bacakan ayat ini. Dalam doakan, dalam sujud terakhir, bacakan ayat ini. Kemudian niatkan dalam hati. Tak perlu bercakap kat mulut. Niatkan dalam hati. Kamu nak apa? Kamu nak UPKK cemerlang. Kamu nak UPSR cemerlang. Lepas kamu baca ayat ini. Masa sujud terakhir tu, bacalah. Baca. Tak perlu dalam hati, baca je. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Okey, baik. Bila dah baca ayat ni, niatkan dalam hati. Jangan bercakap pula dekat mulut. Nanti batas semayang. Niatkan dalam hati, kamu nak apa? Saya nak cemerlang UPKK. Saya nak cemerlang UPSR. Niatkan. Amalkan selalu. Kemudian, bangunlah bagi tahiyat akhir. Okey, baik. Kita teruskan kepada muka surat 8. Okey, muka surat 8. Tadi dalil naqli. Ini dalil akli. Okey, bukti apa? Dalil adalah bukti. Bagi tahu itu, dalil adalah bukti. Akli apa? Dari segi akal. Bukti dari akal ataupun fikiran. Bukti dari akal ataupun fikiran. Tadi dalil naqli apa dia? Bukti daripada Al-Quran ataupun hadis. Dalil akli bukti daripada akal ataupun fikiran. Okey, baik. Kita baca sama-sama nombor 1. Semua makhluk di muka bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya tanpa dipaksa. Okey, baik. Yang kedua, seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan tidak sengaja atau tanpa kehendak, nescaya mereka akan dianggap tidak berakal, tidak sedar, mimpi atau sebagainya. Okay, yang ketiga, mustahil Allah bersifat karahah, iaitu terpaksa. Kerana sifat ini adalah satu kelemahan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersifat iradah. Itu adalah sifat wajib bagi Allah. Tetapi sifat mustahil bagi Allah ialah karahah, terpaksa. Allah buat semua ni terpaksa. Allah terpaksa ciptakan manusia. Allah terpaksa ciptakan malaikat. Tidak. Allah tidak terpaksa pun untuk ciptakan kita. Allah tidak terpaksa pun untuk ciptakan malaikat. Jadi ini adalah sifat yang mustahil. Sifat yang mustahil ada pada Allah. Karahah, terpaksa. Lawan bagi iradah adalah karahah. Okey, boleh bulatkan karahah dan gariskan terpaksa. Keluarkan anak panah,
Tulis sifat mustahil bagi Allah. Nak tulis Rumi boleh, nak tulis Jawi pun lagi bagus tulis Jawi. Okay, baik. Kita dah baca dalil aqli. Okay, kita baca sikit firman Allah dekat bawah ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ikut. Fa'alul lima yurid. Sadaqallahul azim. Suratul Buruj ayat yang ke-16. Baca maksud dia sama-sama. Yang berkuasa melakukan segala yang dikehendaki. Siapa yang berkuasa melakukan segala yang dikehendaki? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, baik. Kita teruskan lagi pada muka surat 9. Okay, tengok yang atas dia. Hukum mempercayai sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, kita tengok apa hukumnya untuk kita mempercayai sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, baca baik. Tengok yang pertama, sama-sama ikut bacaan. Umat Islam wajib yakin bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat iradah, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak melakukan semua perkara tanpa terikat dengan sesuatu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersifat karahah, terpaksa. Maksudnya sifat iradah Allah ini kita wajib yakin. Kita wajib beriman dengan sifat iradah Allah. Kita tak boleh menganggap Allah ini terpaksa membuat sesuatu. Tidak. Kita wajib beriman bahawa Allah berkehendak. Tak ada orang paksa pun Allah lakukan sesuatu. Allah laksanakan sesuatu. Tidak. Kita wajib beriman bahawa Allah itu berkehendak. Wajib kita beriman dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat mustahil, lawan bagi iradah adalah karahah, terpaksa. Jadi Allah mustahil ada sifat ini. Allah takkan ada. Maknanya Allah mustahil, sifat Allah karahah, terpaksa. Okey, baik. Kita sambung lagi bacaan dekat bawah. Okay, ada peta minda. Kesan mempercayai sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, baik, kita tengok yang pertama. Meningkatkan keimanan. Yang kedua, redha di atas ketentuan Allah. Yang ketiga, berusaha, berikhtiar dan bertawakal. Yang keempat, mempunyai keyakinan diri. Dan yang terakhir, sabar menghadapi cabaran. Okey, baik. Teruskan lagi pada muka surat 10. Muka surat 10 ada dua peta minda. Okey, baik. Kita tengok yang pertama, yang di atas, peta minda yang di atas. Tujuan beriman dengan sifat iradah. Kita tengok yang pertama. Yang pertama, redha dengan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iman menjadi kuat. Yang seterusnya, berkeyakinan. Yang kelima, tidak putus asa. Yang keenam, berikhtiar. Dan yang terakhir, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, ini adalah tujuan kita beriman dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kita tengok yang di bawah. Peta minda yang di bawah. Akibat mengingkari sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok yang pertama daripada atas, daripada buih yang atas. Okey, baik. Yang pertama, lupa diri. Yang kedua, merosakkan iman. Yang ketiga, sombong. Yang keempat, putus asa. Yang kelima, malas berusaha. Yang terakhir, suka menyalahkan orang lain. Baik, kita tengok yang terakhir, muka surat 11. Kita nak habiskan pelajaran satu sifat iradah Allah ini. Okey, baik. Kesimpulannya,
Kesimpulan, umat Islam mestilah bersungguh-sungguh untuk kemajuan di dunia dan akhirat, di mana menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi akan segala larangan dan tegahannya, dan bermohon serta berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman dengan sifat Allah iradah, kita tak akan putus asa dan kita akan bersungguh-sungguh mencapai kehendak kita. Sebab kita tahu segala apa yang berlaku ianya adalah kehendak dari Allah. Segala apa yang Allah kehendak semuanya adalah baik untuk kita sebenarnya. Kalau katakan kamu dah bersungguh-sungguh nak dapatkan keputusan cemerlang dekat dalam UPKK tapi tak dapat. Jadi mesti ada hikmah di sebaliknya. Sebab itu adalah kehendak Allah. Jadi bila kita ingat, aku tak dapat UPKK bagus, padahal aku nak UPKK bagus. Jadi kita akan ingat dan kita tak akan putus asa. Baru kita ingat, ini semua adalah kehendak Allah. Mesti Allah ada sebab-sebab yang lain. Sebab apa Allah tak bagi kita keputusan yang cemerlang, mesti ada sebab yang lain. Bila kita beriman macam tu, kita tak akan mudah putus asa sebab kita yakin ini semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Sekarang ni buka buku latihan akidah. Buka buku latihan akidah. Boleh lengkapkan latihan daripada muka surat 1 sampailah muka surat 9. Kali ni Ustaz tak nak guide kamu. Kamu boleh cari sendiri dalam buku teks untuk latihan daripada muka surat 1 sampailah 9. Semuanya ada dalam buku teks. Dalam buku teks daripada muka surat 7 sampailah 11. Pandai-pandai cari sendiri. Ustaz tak nak guide dah kali ni. Ustaz tak nak tunjuk dah sebab kamu dah besar. Kamu dah tahun 5. Jadi kena cari sendiri. Contohnya untuk soalan muka surat 1. Nombor 1. Allah bersifat dengan iradah bermaksudnya apa? Alif ke Allah Maha berkehendak melakukan suatu perkara, ataupun ba Allah berkehendak biasa, ataupun jim Allah berkehendak sementara. Tengok semula dalam buku teks. Allah ni berkehendak biasa-biasa je ke? Tak kan? Tidak. Kehendak Allah ini maha hebat. Allah boleh buat semua perkara. Dan kehendak Allah ini tidak sementara macam manusia. Tidak. Jadi bulatkan. Mana kamu rasa jawapan yang betul? Tengok Ustaz dah bagi dah hint untuk nombor 1. Yang lain tu kamu boleh buat sendiri. Boleh rujuk buku teks muka surat 7 hinggalah 11. Jawapannya semua ada dalam buku teks. Okey, baik. Itu sahaja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.